Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang subscribe, terima kasih. Dan semoga yang tengok video ini Allah beri kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya nak share mengenai Mat Kilau, seorang pejuang di tanah Melayu yang berjuang dengan darah dan nyawa demi membebaskan tanah Melayu daripada dijajah oleh British dan memperjuangkan agama dan bangsa. Beliau adalah pahlawan yang dikagumi bukan hanya kerana sifat peribadinya, tetapi perjuangan yang tidak pernah mengenal erti penat lelah dalam berjuang membebaskan tanah air. Pahlawan tersebut ialah Mat Kilau bin Imam Rasul yang dilahirkan pada tahun 1865 ataupun 1866 di Kampung Tawar. Dan ketika kelahiran Mat Kilau, ia jatuh pada zaman pemerintahan Raja Bendahara Pahang ketika itu, iaitu Tun Ahmad. Dan ayah Mat Kilau ialah Imam Rasul bin Sharum ataupun lebih dikenali sebagai Tok Gajah, dan ibunya pula bernama Mahda binti Tok Kaut Burau. Dan sewaktu beliau kecil, ia dibesarkan seperti kanak-kanak yang lain dan dia suka bermain gasing. Tapi beza dia, Mat Kilau ni rajin belajar ilmu, sama ada ilmu agama dan juga ilmu yang lain, sehingga dia mampu mengaji dengan suara yang merdu, berzanji, berdikir, bermaulud dan berdikir rebana. Sahabat semua, ketika itu kalau nak belajar ni kena berkhidmat kepada guru dan kena belajar mau rumah banyak guru untuk mendapatkan ilmu. Kiranya Mat Kilau ni rajinlah menuntut ilmu, dan beliau juga selalu menjadi ketua di kalangan rakan-rakannya. Dan sewaktu remaja, Mat Kilau juga selalu masuk ke hutan untuk berburu, dan dia menjadi ganti peran tua, iaitu ketua untuk berburu jika ketua berburu itu tidak pergi. Dan akhirnya Mat Kilau ini memperolehi banyak pengetahuan yang bersangkut paut dengan hutan. Sahabat semua, Mat Kilau ini pada umur 20 tahun, Mat Kilau berkahwin dengan seorang gadis yang bernama Yang Cik binti Imam Daud daripada Kampung Kedondong, Pulau Tawar. Hasil perkahwinan ini, Mat Kilau telah dikurniakan 3 orang anak. Setelah berkahwin, barulah Mat Kilau belajar ilmu mempertahankan diri dan ilmu kebatinan. Mat Kilau juga banyak menuntut ilmu daripada ayahnya sendiri, dan ilmu kebatinan, ilmu agama, Mat Kilau banyak belajar daripada Haji Osman bin Senik yang merupakan mufti Pahang pada ketika itu. Sahabat semua, orang dulu-dulu bila dapat ilmu, mereka akan memperkukuhkan ilmu mereka itu dengan bertapa. Dan dikatakan Mat Kilau juga pergi bertapa di Gua Kota Gelanggi yang terletak tidak jauh daripada Pulau Tawar untuk mendalami ilmu yang dipelajarinya, dan gua tersebut masih lagi ada sehingga kini. Sahabat semua, Mat Kilau sejak kecil lagi mempunyai sifat seorang pemimpin dan berbagai kebolehan, dan dia juga mempunyai pemikiran yang matang, beradab, sehingga dia merupakan seorang pemuda yang dihormati dan disegani di kampungnya. Dan pada tahun 1890, kira-kira umur Mat Kilau 24 tahun, penentangan terhadap British makin membara akibat tindakan penjajah yang mula mengambil alih tugas para pembesar negeri yang dilantik. Hal itu termasuk dalam soal memungut cukai dan perantingan residen British yang mengurangkan kuasa sultan. Keadaan itu sekaligus memberi kesan kepada pembesar Pahang seperti Tok Gajah dan Datuk Bahaman. Sahabat semua, tokoh-tokoh Pahang ni bersatu dan mulalah menggerakkan penentangan terhadap British, termasuklah Mat Kilau sendiri. Antara usaha penentangan Mat Kilau pada ketika itu ialah dia dan para sahabat-sahabatnya memotong tali telegraf bagi menyukarkan perhubungan di antara para pegawai British. Dan pihak British cuba memujuk Mat Kilau untuk bersama mereka, tapi Mat Kilau tidak hendak, dan Mat Kilau diisytiharkan sebagai pendaraka dan memburu beliau. Kemuncak kezaliman British ni adalah membakar kampung halaman Mat Kilau. Rumah terbakar dan orang kampung pun berlarian. Dan antara kelebihan Mat Kilau ialah sifat kepimpinan ada padanya. Maka Mat Kilau mempunyai banyak rakan seperjuangan yang sanggup sehidup semati dengan Mat Kilau, yang hanya diketahui namanya, iaitu Pawang Nong, Teh Ibrahim, Mat Kelubi, Mat Ali, Awang dan Mat Tahir. Kiranya mereka juga adalah pahlawan yang bersama-sama Mat Kilau untuk menentang British. Sahabat semua, bagi melemahkan Melayu pada ketika itu, Mat Kilau dikhabarkan mati di akhbar-akhbar English yang diterbitkan di Singapura. The Straits Times dan The Free Press menyatakan ketua pendaraka iaitu Datuk Bahaman telah jatuh ke tangan pemerintahan Siam pada bulan Oktober 1895. Akhbar The Free Press memberitahu bahawa Mat Kilau telah melawan apabila hendak ditangkap, dan akibatnya dia telah cedera di muka dan di kepala akibat centasan pedang, dan Mat Kilau mengalami cedera parah disebabkan banyak hilang darah, dan Mat Kilau mati ketika dalam perjalanan ke hilir Kota Baru. Dengan tersebarnya kematian Mat Kilau oleh akhbar The Free Press keluaran 22 Oktober 1895, maka pendapat umum tamatlah riwayat seorang pejuang. Tapi apa yang berlaku sebenarnya hanya diketahui oleh beberapa orang sahaja sahabatnya, seperti Mustafa bin Awang Mat, Pendekar Tok Demali, Raja Ibrahim dan Mat Kelantan, dan beberapa orang lagi.
Dan disebabkan Mat Kilau diisytiharkan sebagai penderhaka oleh Inggris, maka Mat Kilau pun berpindah randa daripada satu tempat ke satu tempat dan akhirnya bermastautin di Batu 5, Jalan Kuantan, Pahang. Dan semenjak 1930 Mat Kilau juga terpaksa menukar namanya buat beberapa kali dan akhirnya dia memakai nama Mat Siam. Selain menggunakan nama Muhammad bin Ibrahim, beliau turut dikenal dengan gelaran Mat Dahlan, Mat Dadu. Dalam bulan Desember 1969, Mat Kilau yang memegangkan pengenalan diri 2044778 yang bernama Muhammad bin Ibrahim memperkenalkan dirinya yang sebenar. Untuk mengelakkan dirinya daripada menjadi tumpuan ramai, maka Mat Kilau terlalu bersetuju mengumumkan dirinya di kampung kelahirannya atas daya usaha Omar bin Mat Kilau. Maka Mat Kilau dibawa ke kampung asalnya, itu di kampung Masjid Pulau Tawar, Jantut, Pahang, pada hari Jumaat 26 Desember 1969. Mat Kilau telah pergi ke masjid di kampung masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Selepas solat Jumaat, Mat Kilau pun telah membaca Al-Quran dan kemudian mengisytiharkan dirinya sebagai Mat Kilau. Pengisytiharan ini telah menggemparkan Pahang sehingga kerajaan Pahang menubuhkan jawatan kuasa penyiasat munculnya Mat Kilau. Jawatan kuasa yang dibentuk pada 8 Januari 1970 yang dianggotai oleh 6 orang jawatan kuasa dan diketuai oleh Abdul Aziz Ahmad atas perkenan ke bawah duli Sultan Pahang pada ketika itu. Dan dalam laporan jawatan kuasa tersebut mencatatkan bahawa Mat Kilau Siam pernah bercerita kepada keluarganya yang terdekat. Kejadian itu dia ditangkap dan dipukul oleh tentera Siam sehingga pingsan, tetapi beliau tidak mati. Kemudian mayatnya diserahkan kepada Sultan Kelantan ketika itu untuk urusan pengebumian. Dan Sultan menyadari bahawa Mat Kilau belum mati dan tersedar daripada pingsan. Pada ketika itu juga baginda telah berpakat dengan pihak istana untuk meneruskan pengebumian Mat Kilau, tetapi digantikan jasad beliau dengan batang pisang yang telah dikafankan. Dan yang menyempurnakan pengebumian itu adalah keluarga terdekat sahaja, dan orang awam dibenarkan tengok daripada jauh sahaja, tidak dibenarkan untuk dekat kepada batang pisang tersebut. Dan baginda berpesan kepada Mat Kilau untuk meneruskan perjuangan, dan Mat Kilau menukar identiti beliau dan hidup dengan berpindah randa di antara Kelantan, Terengganu dan Pahang. Ketika hendak membuat kad pengenalan pada tahun 1948, beliau mendaftarkan dirinya sebagai Muhammad bin Ibrahim. T. Ibrahim adalah salah seorang adiknya. Tidak diketahui kenapa beliau menggunakan nama yang berbinkan kepada adiknya, yaitu T. Ibrahim. Sepanjang lebih 70 tahun beliau menyamar, beliau membuat beberapa pekerjaan dan cuma saudara terdekat, kenalan rapat dan anak didik silatnya sahaja yang mengetahui identiti sebenarnya, dan mereka telah bersumpah bahawa tidak akan mendedahkan identiti sebenarnya sehinggalah beliau dikebumikan. Dan ketika Malaysia telah merdeka pada tahun 1969, Mat Kilau didesak berkali-kali dan ahli keluarga terdekat bagi mengelakkan perkahwinan sesama keluarga, maka Mat Kilau bersetuju mendedahkan identiti sebenarnya, termasuklah kepada anak kandungnya sendiri, yang mana dia lari pada ketika dia masa muda, dia kembali ketika dia dah tua. Agak sulitlah untuk mengecam beliau. Dan beberapa hari selepas mesyuarat pertama jawatan kuasa tersebut, tahap kesihatan Mat Kilau tiba-tiba merosot, menyebabkan beliau tidak boleh bercakap dengan cara yang boleh difahami oleh umum, dan penggerakannya juga terbatas. Dikatakan perkara itu berlaku kerana Mat Kilau telah melanggar sumpah yang dibuat bersama rakan-rakan seperjuangannya agar tidak mendedahkan identiti sebenar mereka. Jawatan kuasa tersebut terpaksa menggunakan cara lain untuk menyiasat perkara tersebut dan merujuk rekod kolonial dan akhbar serta kesaksian sahabat-sahabat seperjuangan Mat Kilau yang masih hidup pada ketika itu, memandangkan keterbatasan mereka untuk mendapatkan maklumat daripada mulut Mat Kilau sendiri. Usaha tersebut telah mendapat kerjasama daripada pihak Museum Negara, Arkib Negara, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kerajaan Kelantan dan Terengganu, serta beberapa orang sarjana daripada Universiti Malaya seperti Profesor Muhammad Taib Osman daripada Jabatan Pengajian Alam Melayu, Prof. Ko Kai Kim dari Jabatan Sejarah, dan Prof. Tan Eng Siong daripada Jabatan Perubatan Ilmu Jiwa. Pada awalnya mereka meragui kerana masih belum pasti dengan bukti-bukti kukuh yang dapat dibuktikan. Walau bagaimanapun, mereka tidak menolak bulat-bulat bahawa dakwaan tersebut benar. Dan Prof. Syed Hussein Al-Atas mencadangkan supaya individu tersebut dianugerahi darjah kebesaran Tan Sri jika penyiasatan jawatan kuasa tersebut mengesahkan bahawa beliau adalah Mat Kilau yang sebenarnya. Memandangkan jasanya yang besar dalam memperjuangkan kebebasan tanah air, anggota keluarga Mat Kilau mengesahkan identitinya melalui pengecaman tanda-tanda lahir dan tanda peluru sebagaimana yang diceritakan kepada mereka oleh orang-orang terdahulu, oleh orang tua-tua di kampung mereka. Begitu juga ramai golongan tua yang mengenali Mat Kilau sebelum kematiannya turut mengesahkan identitinya yang sebenar.
Tiga bukti paling kuat ialah pengesahan daripada 3 orang sahabat seperjuangan Mat Kilau yang masih hidup yang pernah berjuang bersama-sama beliau. Mereka ialah Mat Saman bin Sulaiman atau nama samarannya sebagai Mat Kelantan yang dilaporkan berusia 152 tahun, dan Raja Ibrahim bin Tan Kecil atau gelarannya Pak Yim juga daripada Kelantan yang berusia 120 tahun, dan Mek Munah binti Saleh daripada Terengganu yang dilaporkan berusia 97 tahun. Mereka berempat dipertemukan di Dewan Pusat Latihan Pertanian di Kuantan, Pahang dengan diusung oleh saudara mereka kerana ketiga-tiga mereka itu telah uzur. Dan dalam pertemuan tersebut mereka berempat saling mengenali dan saling menangis antara satu sama lain kerana mereka sangat gembira dapat dipertemukan dengan sahabat seperjuangan yang telah lama berpisah. Dan peristiwa bersejarah tersebut turut disaksikan lebih 600 orang, dan setelah disahkan pada pukul 10.30 pagi hari Khamis 6 Ogos 1970, Mat Sian diisytiharkan sebagai Mat Kilau oleh Menteri Besar Pahang Tan Sri Haji Yahya Muhammad Syed. Setelah 20 kali mesyuarat diadakan sepanjang penyiasatan tersebut, laporan tersebut menyatakan bahawa umur sebenarnya Mat Kilau ketika itu bukanlah 122 tahun seperti yang didakwa, tetapi sekitar 100 ataupun 107 tahun kerana ayah Mat Kilau itu Tok Gajah berkahwin dengan Teh Mada, iaitu ibu Mat Kilau, selepas perang saudara Pahang pada tahun 1863. Dan pada 15 Ogos Mat Kilau dilaporkan berada dalam keadaan tenat setelah 10 hari selepas pengumuman pengisytiharan dirinya sebagai Mat Kilau dibuat. Dan pada 16 Ogos pada pukul 6.45 pagi beliau telah meninggal di rumahnya di Batu Lima Paya Besar, Kuantan kerana keuzuran, dan kemudian beliau dikebumikan di kampung halamannya itu di Pulau Tawar. Antara amanat terakhir beliau adalah jagalah nama baik bangsa dan negara, dan ketika pemergian beliau seluruh rakyat Malaysia sedih disebabkan hilangnya seorang permata yang pernah berjuang membebaskan tanah air tercinta. Semoga Allah yarham Mat Kilau ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Semoga kita juga dapat mencontohi peribadi dan perjuangan Mat Kilau dalam membela agama dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada beliau.